Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 akan membincangkan tentang isu masalah kesihatan mental. Kumpulan 4 terdiri daripada 4 orang pelajar iaitu saya, Muhammad Arif Izzuddin bin Fazil, EJ Kumar, Laili binti Ahmad Siddiq dan Nur Azurin. Pada era globalisasi kini, isu kesihatan mental banyak diberikan tumpuan dan perhatian daripada pelbagai pihak, terutama sekali daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Kesihatan mental tidak mempunyai istilah atau definisi yang tetap. Melihat dari sudut penilaian yang subjektif dan teori dari profesional, ia telah mempengaruhi bagaimana kesihatan mental ditaktifkan. Kesihatan mental merupakan keadaan di mana seseorang individu yang mempunyai masalah ini menyedari tentang keupayaan diri mereka. Individu itu juga mampu untuk bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Kesihatan mental adalah cara individu tersebut untuk mengekspresikan emosi dan menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan serta tuntutan dalam kehidupan mereka. Setiap individu tidak mempunyai ciri-ciri kesihatan mental yang baik pada setiap masa. Ia bergantung kepada faktor persekitaran, sosial dan individu itu sendiri. Sebagai contoh, kesihatan mental boleh terjejas disebabkan oleh masalah sosioekonomi, pertukaran keadaan persekitaran atau sosial secara mendadak, tekanan di tempat kerja dan penyakit fizikal yang dihidapi oleh seseorang. Selaras dengan kemajuan negara, isu kesihatan mental ini dilihat semakin bertambah dan terdapat peningkatan kes setiap tahun. Hal ini ditambah lagi dengan berlakunya pandemik COVID-19 yang melanda negara kita menyebabkan semakin tinggi kes tentang masalah kesihatan mental dan ia menjadi serius ketika wabak ini berlaku. Didapati juga peningkatan kes yang ketara bagi kes bunuh diri berpunca daripada kesihatan mental yang lemah oleh seseorang individu. Raja tunjukkan statistik cubaan membunuh diri mengikut negeri pada 2015 hingga 2020. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh utusan pada Jun lalu, secara purata terdapat 77 orang telah merenggut nyawa mereka sendiri dalam tempoh 3 tahun sehingga Mei 2022 di Pulau Pinang. Terdapat satu kajian yang telah dijalankan oleh Morbidity Kesihatan Kebangsaan yang ketiga yang telah dijalankan pada tahun 2006. Perkara ini telah membolehkan mereka mendapat dan mengumpul maklumat tentang tahap kesihatan mental di kalangan golongan dewasa di Malaysia yang berumur dari 16 tahun dan ke atas. Ini adalah berdasarkan kertas soal selidik General Health Questionnaire yang mengandungi 28 item yang digunakan di seluruh dunia untuk menyaring kesejahteraan psikologikal seseorang. Antara dapatan kajian tersebut adalah isu kesihatan mental ini lebih ramai golongan wanita yang mengalaminya sebanyak 55% berbanding golongan lelaki 45%. Penemuan tersebut adalah petunjuk kepada keadaan kesihatan mental di kalangan penduduk dewasa di Malaysia ketika soal selidik tersebut dijalankan. Seterusnya, terdapat 3 objektif bagi kajian ini. Antara objektif untuk kajian tentang isu kesihatan mental ini ialah: pertama, mengenal pasti kepentingan kesihatan masalah mental dalam setiap individu. Kedua, membincangkan faktor yang membawa kepada masalah kesihatan mental yang berlaku dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mengkaji langkah-langkah untuk mencegah masalah kesihatan mental. Kepentingan menjaga kesihatan mental kepada masyarakat ialah dapat mengatasi tekanan dengan baik dan dapat bekerja dengan produktif. Dengan ini, mental yang sihat membolehkan individu untuk mengetahui perkara yang perlu dilakukan. Selain itu, masyarakat dapat mengharungi cabaran kesihatan secara berhemah. Seseorang individu itu akan menggunakan keupayaan diri dalam mengatasi cabaran yang kian mencabar pada masa kini. Ia juga akan membawa kepada pemikiran yang positif. Ini akan menjerumus kepada kebaikan yang mampu memberikan kesihatan kepada diri dan masyarakat. Di samping itu, dapat mengurangkan insiden penyakit kronik. Apabila penjagaan kesihatan dilakukan dengan baik, ia mampu membantu dalam ketahanan
kardiovaskular atau kemampuan aerobik. Dari segi untuk negara pula, kesihatan dan ekonomi negara akan lebih terjamin. Masyarakat akan hidup aman dan harmoni tanpa penyakit yang tidak normal dalam kehidupan masa kini. Seterusnya, saya akan membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesihatan mental. Antaranya ialah penempatan dan persekitaran yang tidak sihat. Dalam kajian ini mendapati bahawa masyarakat yang tinggal di bandar mempunyai peratus yang lebih tinggi berbanding masyarakat luar negara. Menurut Presiden Kongres Kesihatan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, Dato' Aziz Muda menjelaskan pada tahun 2017, terdapat 20,000 pegawai awam yang bersara awal disebabkan tekanan di tempat kerja. Selain itu, tahap pendidikan dalam negara menjadi faktor terjadinya penyakit mental, terutamanya dalam kalangan pelajar. Masyarakat pada masa kini lebih mementingkan status dan tahap pendidikan dalam sesuatu perkara. Dalam hal ini, masyarakat sering membandingkan status dan pangkat sesama mereka untuk menunjukkan bahawa kejayaan yang mereka capai menjadikan mereka insan yang lebih berguna dan baik kepada keluarga dan masyarakat. Dalam kalangan wanita juga adalah lebih cenderung mengalami masalah kesihatan mental berbanding lelaki. Hal ini kerana wanita memikul peranan yang besar sebagai ibu, isteri, penjaga ahli keluarga dan pengurus rumah tangga. Sebagai contoh, diskriminasi terhadap wanita, penderaan seksual dan keganasan rumah tangga. Akhir sekali, saya akan membincangkan langkah-langkah menjaga kesihatan mental. Penjagaan menjaga kesihatan adalah sangat penting bagi kehidupan seharian seorang individu. Oleh yang demikian, langkah-langkah atau cara mengatasi masalah kesihatan mental perlu diambil sebagai satu usaha mencapai kesejahteraan dalam kehidupan. Pertama sekali, kita haruslah sentiasa mengamalkan cara hidup sihat dan mengambil makanan teratur dan seimbang, seperti mengambil pemakanan mengikut piramid makanan yang telah ditetapkan oleh doktor. Piramid makanan membantu individu untuk mengetahui purata makanan yang perlu diambil. Selain itu, kita mestilah berfikiran dengan positif pada diri sendiri. Hal ini dapat diaplikasikan dengan mengamalkan bercakap positif dan yakin pada diri sendiri. Seterusnya, sentiasa memberi dorongan kepada pesakit untuk mereka yakin dengan diri sendiri dan tidak berasa untuk berputus asa. Daripada hasil kajian kami dalam laman Sosawah, terdapat dua perkara yang saya ingin berkatakan, iaitu yang pertama adalah kes-kes berkaitan kesihatan mental yang berlaku di Malaysia. Kes-kes yang dia terdapat banyak kes, dan hasil ini kita peroleh daripada laman web Dastro Awani. Kes pertama adalah 19 Julai 2018 di mana seorang guru wanita yang dipercayai mengalami kemurungan dan tekanan ditemui mati selepas jatuh dari tingkat 5 sebuah pusat beli bedah di Ipoh, Perak. Kedua, 2 Julai 2018 pada tahun yang sama, seorang anak membunuh ibu kandung di kampung rancangan Tanah Belia, RTB, Bukit Cengah. Di sini dipercayai berpunca daripada kemurungan dialami. Suspek sejak memperolehi keputusan teruk dalam peperiksaan Sidang Pelajaran Malaysia (SPM). Seterusnya, 27 Julai 2016, seorang ahli peniaga maut selepas terjun dari tingkat 5 di sebuah pusat membeli belah di USD 19 di Puchong. Di sini pada pagi, dalam kejadian 8.30 pagi itu, mangsa berusia 34 tahun itu ditemui di kawasan tempat letak kereta oleh pegawai keselamatan yang bertugas. Seterusnya, pada tahun lepas, 11 September 2022, kes bunuh diri di negara ini meningkat 81% tahun lalu dengan 1,142 kes dilaporkan berbanding 631 kes pada tahun 2020. Jumlah ini berdasarkan rekod
Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang turut melaporkan 667 kes bunuh diri dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Lepas tu hasil yang terakhir adalah 7 September 2021, polis mengesahkan seorang wanita yang ditemui mati dipercayai terjun dari tingkat 30 sebuah kondominium di sini malam tadi mempunyai keinginan untuk membunuh diri. Seterusnya, kami juga ada mengkaji tentang kajian terhadap isu kesihatan mental pada tahun 2006, kajian mobiliti kesihatan kebangsaan yang ketiga. Malaysia telah dijalankan dan ia membolehkan kita mendapat maklumat tentang tahap kesihatan mental di kalangan dewasa di Malaysia. Hasil daripada kajian mereka, yang pertama adalah prevalence keseluruhan menunjukkan 11.2% daripada rakyat Malaysia yang dewasa mempunyai mobility psikiatris. Seterusnya, jantina. Berdasarkan kajian jantina, lebih ramai wanita mengalami masalah mental, iaitu 55% berbanding lelaki 45%. Penempatan juga mendorong kepada masalah mental. Masalah mental adalah lebih tinggi di kalangan masyarakat bandar, iaitu 12.6% berbanding luar bandar. Tahap pendidikan juga mendorong kepada masalah mental. Masalah mental adalah lebih tinggi di kalangan mereka yang tidak berpendidikan atau berpendidikan yang tak, iaitu 15.16%. 15 hingga 16%. Status perkahwinan kadar adalah paling tinggi di kalangan mereka yang bercerai, iaitu 13.6%, diikuti oleh bujang 13.1%, badu 12.2% dan mereka yang berkahwin 10.5%. Pemikiran untuk membunuh diri. Prevalence keseluruhan untuk pemikiran bunuh diri yang tertinggi adalah pada peringkat awal dewasa, iaitu antara 16 hingga 24, iaitu kebanyakan 11%. Gangguan tidur, insomnia. Masalah ini berlaku kebanyakan pada dewasa yang berumur antara 70 hingga 74 tahun, mempunyai prevalence tinggi sebanyak 20%. Itulah sahaja dapatan kajian untuk kajian kami. Sebagai kesimpulan, dalam mendepani isu kesihatan mental, banyak yang perlu dilihat dari pelbagai sudut, kerana isu ini bukanlah isu yang boleh dipandang remeh dan juga bukan boleh dijadikan sebagai bahan gurauan. Sebagai kesimpulan, usaha KKM mengadakan kajian mobiliti kesihatan kebangsaan setiap 5 tahun. Kepentingan kesihatan mental dalam setiap individu dapat dikenal pasti, sekaligus dapat mengkaji faktor permasalahan tersebut dan akhirnya dapat menangani masalah kesihatan mental dan dengan langkah-langkah yang diambil. Setiap orang mempunyai masalah kesihatan mental yang mungkin masih dapat dikawal yang disebabkan oleh beberapa faktor. Isu kesihatan mental ini wajar diketengahkan dan diberi tumpuan dari pelbagai pihak kerana isu kesihatan mental bukan sahaja membahayakan diri mangsa yang dilaporkan banyak terjadinya kejadian membunuh diri, tetapi juga boleh mengancam keselamatan orang sekeliling. Cadangan pertama ialah dari pihak institusi kekeluargaan. Siapa sahaja boleh dianggap sebagai keluarga mengikut kehendak individu, terutama individu yang kehilangan kedua orang tua sejak di usia muda. Langkah yang dapat diambil dalam institusi kekeluargaan ialah dengan memberikan ceramah keibubapaan dari pihak sekolah atau dari AJK perumahan setempat supaya ibu bapa dapat meningkatkan lagi kepekaan mereka terhadap tingkah laku anak-anak. Langkah lain yang dapat dilakukan ialah dengan mewujudkan rutin di mana ibu bapa bertanya dan mendengarkan luahan dan cerita dari anak-anak mereka setiap hari. Langkah ini dapat meyakinkan anak-anak bahawa mereka dapat merasakan mereka tidak keseorangan jika mereka mempunyai masalah sama ada di sekolah atau masalah lain. Cadangan kedua ialah peranan institusi pendidikan. Dalam sektor pendidikan, kesedaran masalah mental haruslah dididik sejak di bangku persekolahan lagi. Dimulai dengan sekolah rendah, sekolah menengah dan kemudian institusi pengajian tinggi. Menurut laporan Astro Awani, sebanyak 50% kesihatan mental
individu berumur seawal 14 tahun. Perkara ini harus diambil kira kerana sesetengah kanak-kanak memilih untuk berdiam, kemudian mengalami kemurungan yang mungkin membawa kepada masalah kesihatan mental kanak-kanak kerana kadang-kala apa yang dirasai oleh kanak-kanak tidak terjangkau di akal walau sekecil-kecil perkara. Pepatah mengatakan melentur bulu biarlah dari rebuhnya. Dalam institusi pendidikan, setiap guru dan guru kaunseling haruslah mengingatkan murid atau pelajar untuk menerapkan dalam diri supaya tidak menormalisasikan budaya mengejek walaupun perkara itu memang sudah biasa dalam kalangan kanak-kanak. Selain itu, mengajarkan mereka untuk tidak mengajak kawan lain, memulaukan kawan lain juga harus ditekankan. Perkara ini bukan sahaja mendidik mereka mempunyai ihsan pada individu lain, tapi juga memupuk sifat yang baik dalam diri mereka. Cadangan ketiga ialah dalam alam pekerjaan. Alam pekerjaan ialah fasa yang lebih mencabar yang mungkin meningkatkan permasalahan kehidupan seperti masalah keluarga, rakan tempat kerja dan majikan dan tekanan dari segi kewangan. Dengan memberikan tanggungjawab kepada Jabatan Sumber Manusia di setiap syarikat untuk melaksanakan saringan kesihatan mental untuk 2 bulan sekali, juga meminta mereka memberi maklum balas terhadap persekitaan pekerjaan. Perkara ini sedikit sebanyak dapat membantu pihak syarikat mengenal pasti pekerja yang mempunyai masalah dan dapat membantu mereka mengurangkan beban yang ditanggung sekaligus dapat meningkatkan kebajikan pekerja. Kempen No More hujung bulan dan ceramah kesedaran menguruskan kewangan juga perlu dilaksanakan supaya dapat memupuk pekerja untuk menguruskan kewangan mereka dengan bijak dan mengurangkan tekanan dari segi kewangan. Seterusnya, cadangan terakhir ialah peranan kerajaan dan bukan kerajaan. Pihak kerajaan haruslah menggunakan medium televisyen dan radio sebaiknya dengan memberikan pengiklanan tentang info-info berkenaan kesihatan mental seperti ciri-ciri, faktor kesan dan sebagainya. Sedikit sebanyak, langkah ini dapat menyedarkan dan meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap keadaan orang sekeliling sekaligus dapat memberikan bantuan yang sewajarnya. Dengan mengaplikasikan beberapa cadangan ini, kajian mendatang dapat dilakukan untuk mengkaji tindak balas jika ianya berkesan dalam kalangan masyarakat. Cadangan ini memberikan impak yang positif, ianya dapat diteruskan demi menjaga dan mengurangkan isu kesihatan mental. Dalam pada masa yang sama, jika masalah kesihatan mental dapat dikurangkan, kes cubaan membunuh diri juga akan menunjukkan tren penurunan pada setiap tahun. Sekian, terima kasih.